puan-puan, para hadirin yang saya hormati, adakah anda semua percaya pada Tuhan? Percaya. Memang percaya. Saya ada satu lagi soalan. Adakah anda percaya dan yakin bahawa Tuhan akan dan dapat memenuhi segala keperluan kewangan anda? Percaya. Kalau usaha? Jika anda kurang percaya, saya pasti anda akan percaya 100% setelah mendengar kisah George Muller. George Muller merupakan seorang berbangsa Jerman yang telah berhijrah ke bandar Bristol di England pada abad ke-19. Beliau merupakan seorang pendakwah agama Kristian. Ketika beliau berada di England, beliau telah membuat satu pemerhatian yang kurang menyenangkan, iaitu beliau mendapati bahawa walaupun kebanyakan warga England pada masa itu mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan seharian mereka bertindak seolah-olah mereka perlu bergantung kepada kebijaksanaan dan mustihat diri sendiri untuk menampung kehidupan mereka. Maka George Muller telah membuat satu keputusan untuk menjalankan sebuah uji kaji. Uji kaji ini ialah untuk membuktikan kepada semua orang, sama ada yang percaya ataupun yang tidak percaya, bahawa Tuhan mampu dan akan memenuhi segala keperluan kewangan umatnya yang bergantung kepadanya. Maka George Muller telah bercadang untuk menubuhkan sebuah rumah anak yatim piatu. Dan rumah ini akan diuruskan, dikendalikan dengan menggunakan sumbangan daripada orang ramai. Tetapi George Muller tidak akan memberitahu sesiapa berkenaan dengan keperluan yang ada, kecuali beliau akan berdoa untuk memberitahu kepada Tuhan saja apakah keperluan kerja kebajikan ini. Sebagai permulaan, George Muller telah pun berdoa untuk memohon wang sebanyak 1,000 pound sebagai wang permulaan, dan juga meminta orang untuk tampil, untuk meminta pekerja sukarela untuk menjaga budak-budak. Setelah beberapa masa, jumlah wang ini telah pun disumbangkan oleh beberapa individu yang tidak dikenali, dan dua pasangan suami isteri telah pun menawarkan diri untuk menjaga budak-budak. Maka bermulalah rumah anak yatim piatu yang pertama di bandar Bristol. Di rumah George Muller itu sendiri yang dapat menempatkan 30 budak perempuan. Mulai dari saat itu, kerja kebajikan ini, iaitu rumah anak yatim piatu ini, diuruskan dengan menggunakan sumbangan daripada orang ramai. Diuruskan dari sehari ke sehari mengikut prinsip yang sama, iaitu tidak memberitahu kepada sesiapa apakah keperluan rumah anak yatim piatu ini. Pada kerap kali wang di dalam tabung hampir habis. Bererti jika tiada sumbangan baru yang masuk, bererti budak-budak ini akan kelaparan. Tapi setiap kali pada saat-saat yang genting, bantuan itu akan tiba. Terdapat satu kejadian yang amat mengharukan, di mana budak-budak itu semua sedang duduk di meja makan untuk bersarapan pagi. Mereka telah berdoa untuk mengucapkan syukur atas makanan yang akan dimakan sebentar. Tetapi meja itu masih kosong sebab tak ada makanan dan tak ada duit untuk membeli makanan. Sebaik sahaja mereka habis berdoa, tiba-tiba satu ketukan kedengaran di pintu, tok-tok. Dan penjual roti telah pun muncul secara tiba-tiba untuk dengan bekalan roti yang secukupnya untuk budak-budak ini. Dan sejurus kemudian penjual susu turut masuk sekali untuk menawarkan susu segarnya, kerana rupa-rupanya kereta sorong yang digunakan untuk menjual susu itu telah pun rosak di tengah jalan, tepat-tepat di luar bangunan itu. Maka
masalah yang genting itu sudah pun dapat diselesaikan. Selepas beberapa tahun, George Mueller telah membawa uji kajinya ke satu tahap yang lebih tinggi. Sebelum ini, setiap tahun George Mueller akan menghantar laporan kewangan kepada para penderma, ya, demi keterusan. Tetapi George Mueller telah berfikir, mungkin apabila penderma ini membaca laporan, mereka akan ingatkan kembali berkenaan dengan kerja ini. Maka mereka mungkin terdorong untuk menderma lagi. Maka untuk menghapuskan sama sekali kemungkinan ini, beliau membuat keputusan untuk tahun itu untuk menangguhkan penghantaran laporan ini selama 4 bulan. Dan jangka waktu itu memang sangat mencabar. Tetapi berkat doa George Mueller dan pekerja-pekerjanya, sumbangan itu masih masuk daripada penderma lama dan penderma baru. Maka kerja ini semakin berkembang sehingga akhirnya pada tahun 1890 terdapat 5 buah rumah anak yatim piatu yang dibina khas untuk tujuan itu. Dan sepanjang masa ini malah untuk jangka masa melebihi 60 tahun sehinggalah kematian George Mueller. Beliau menggunakan prinsip yang sama, iaitu bergantung setiap hari dari sehari ke sehari dengan berdoa saja dan tidak memberitahu sesiapa, walaupun beban kerja ini semakin bertambah dengan 5 buah rumah anak yatim piatu yang menempatkan lebih daripada 1,700 anak yatim piatu dari sehari ke sehari bergantung pada Tuhan saja. Maka uji kaji beliau telah berjaya menunjukkan bahawa Tuhan tidak akan melupakan umat yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda ingin menjadi seperti George Mueller? Jika ya, bukan mudah begitu sebab ada 5 syarat. Pertama, anda perlu bergantung kepada kebaikan dan kasih sayang Tuhan semata-mata dan tidak bergantung pada kebaikan anda sendiri ataupun kebaikan kerja-kerja yang pernah anda lakukan. Pertama, bergantung kepada Tuhan saja. Kedua, mesti menjauhi segala perbuatan berdosa yang diketahui. Ketiga, berpegang pada janji-janji Tuhan. Keempat, memohon apa-apa yang dikehendaki berdasarkan kehendak Tuhan. Dan kelima, anda perlu berdoa berterusan, bukan sekali pada waktu pagi saja, berterusan berdoa sehingga dapat apa yang anda kehendaki. Maka dengan itu saya mengucapkan kepada anda semua, selamat keluar daripada zon keselesaan untuk melakukan kerja-kerja yang hebat dan menjadi insan yang lebih hebat. Sekian, terima kasih.